Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu dunya waddin wa la yasaibu wa sallim. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'imah. Allahumma inna hadzal marda jundun min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu an man tasha'u. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa an azwajina azwajatina wa zararina wa biladina wa biladina wa biladil muslimin wa hafazna mimma nafwa wa nazal fa anta khairul hafizah wa anta arhamar rahimin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma iftah lana ya Allah babil rahmah babil sihah babil aqwah babil mawaddah babil ilmu babil khair babil rizki babil jannah babil barakah babil sa'adah babil nikmah ya rahimin. Syafa'an ajlan shifaan la yughadiru saqman. Rabbi yassi wa tassi ya karim, Rabbi yassi wa tassi ya karim, Rabbi yassi wa tassi ya karim wa min bidai khair la halatul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita dulu rapat dan syukur pada Allah SWT kerana Allah masih lagi beri pinjaman panjang umur pada kita, beri pinjamnya badan yang sehat, dapat kita bertemu kembali selama 4 bulan kita di kursus menjadi imam tu kan. Kursus itu menjadi imam 4 bulan tu sampai ke hari raya puasa pun datang masjid surau kan. Terus menjadi imam hari raya tu banyak sangat hikmah-hikmah je. Dah tak pernah terjadi, maka boleh kita tempuh semua. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesihatan, keberkatan, seisi keluarga di rumah kita insya-Allah. Menekan tanpusi majlis Jana Azim Tungsi Masjid Masjid tu Azim Tuan Imam, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bila, Tuan Sihat, Barisan Ajudan Kuasa Masjid Qariah Kampung Paya Swadisen, hadirat ada bulan ni, Haji, Hajah, semoga semuanya berada dalam sihat walafiat dan keadaan sihat berlalu. Pagi keluarga mudah-mudahan berterusan insya-Allah dengan limpah nikmat Allah sentiasa. Alhamdulillah, malam ini saya tak bawa lah kitab yang diwar-warkan tu 30 wasiat ya, memang tak habis lagi tu, tapi saya nak bawakan kisah harian kita yang telah kita lakukan tadi. Mungkin semua dah pandai dah salat sembahyang, tapi mungkin ada sedikit-sedikit yang kurang, yang mungkin kita baca tapi tak dapat dekat kita dapatkan malam ni. Kalau biasa kita tak dapat, kita mudah-mudahan dapatkan malam ni sehinggalah akhir ayat kita. Contoh tadi, kita sembahyang tadi ialah yang paling banyak sekali duduknya di duduk antara sujud. Rabbi fili warhamni wajbudni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Adakah kita baca macam itu daripada mula dulu atau sampai sekarang? Kalau baca daripada mula sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi kalau kita baca dulu menghafal, siapa aja mak kita, ayah kita, guru-guru sekolah kita ngajar macam itulah. Kan kita masuk sekolah dulu tahun 50 sekolah umum ataupun sekolah Melayu, sebelum sekolah kebangsaan ni, kena balik kono lancar tu. Sekurang-kurangnya doa kunun. Kalau tidak kan berdiri atas bangku yang saya ingat lah. Saya sekolah tu 56 dan 1. Kita baca tu dapat. Tapi laju. Allah madini biman hadi wa afini biman wa afini biman. Macam tu lajunya. Sebab ayah ajar macam tu, mak ajar pun macam tu, ustaz pun ajar macam tu. Tapi kita repair dengar tok guru dalam WhatsApp banyak, tok guru pengajar pun banyak. Kalau dia tak ada, saya ajar alam ni. Jadi kita pula sampai ke rumah, kita tanya anak cucu kita, kau baca ayat duduk antara sujud atau Muhammad di Biman Hadin inna solati ke? Macam mana je baca? Laju ke tak laju? Saya rasa harus laju kan, dia mudah. Tambah kita ni dah sonjo ni, umur sonjo, eloklah kita perlahankan sedikit perbuatan-perbuatan yang memuji-muji Allah tu. Iaitu yang perintah dari Allah, seperti kita sembahyang ni. Kalau tak ada pernah sunat dia buat di rumah, kita buatlah sunatnya bagi yang dah pencen-pencen.
Janganlah kau jangan bantah balik lepas subuh tu. Boleh sampai kau boleh sampai terbit matahari. Kita sembahyang 2 rakaat isyraq apa juga 2 rakaat pun sembahyang banyak ganjaran pahalanya. Wirid kita buat 300 kalau di masjid tak ada buat, atau kita buat di rumah ataupun di masjid ni, atau coba balik masjid rumah kita rumah pegang tasbih buat sekurang-kurangnya 300 atau boleh. Senang sangat membuatnya, pegang tasbih jangan tengok TV dulu, tengok tu sebab kita dah pencen bersara kan. Yang sembahyang yang lagi orang ni dah senja ni, yang laju perlahankan bacaan dia. Pergerakan rukun-rukun yang laju cepat pun perlahankan. Sebab lutut kita dah banyak yang longgar, grease dah habis. Kalau siapa sembahyang atas kursi, kalau siapa baca imam je Rabbi pilih warhamni tu baca panjang dia, insya-Allah itu yang paling sedap sikit duduk. Saya pun sikit sembahyang atas kursi bila masa cuci mata dulu. Jadi contohnya ialah saya ambil daripada doa iftitah. Doa iftitah tu ialah sunat. Tapi bila dah sunat kita bacalah elok-elok. Apa yang kita baca semuanya dalam amal ibadat solat kita besok ni, semuanya satu hari kita akan serahkan, kita serahkan Allah Ta'ala. Satu hari Allah akan kembalikan kepada kita. Sama ada cara dilempar kita, sama ada di barang baik. Lepas tu yang baca tak baik tu, macam cincai-cincai, saya dah baca je dulu dah. Itu sembah doa apa sembahyang kita tadi. Maka jagalah Tuhan aku ini ya Allah, sebagai dia menjaga aku. Bagi kita membaca ayat-ayat sembahyang tadi dengan perlahan, dengan elok. Ini dia pun berkata, jagalah Tuhan aku ini ya Allah. Kalau kita baca cincai laju, sebatlah buat Tuhan aku ni ya Allah gitu. Dengan apa yang dibaca itu, hati kita takut tu. Saya akan tunjukkan satu cukupan dia perlahan, setengah jamnya masuk lebih kurang kan. Sekarang setengah jam. Dulu sampai 45 9 ada. Kita ambil setengah jam. Lebih sikit pun tak apa ya. Lagi tadi lepas 5 minit ni. Lebih sikit, kurang sikit pun tak. Saya kurang tak lebih sikit. Contohnya saya ambil sini dulu ialah doa iftitah. Saya tulis sikit lagi di mana dia. Pasal doa iftitah ni kalau kita ambil sekerat-sekerat je mungkin tak ingat bacaan dia. Bila kita baca ada beli. Ada di sini dia. Allah kita doa ya. Usalli fardhu pendek isya. Usalli fardhal isya arba'a rakaatin adaan imam man ladala. Allahu akbar. Berhentilah sebentar. Sekadar subhanallah, ataupun lepas itu kita baca bismillah. Sebenarnya itu ayat Quran tu, ayat doa iftitah tu. Ada orang Al-Quran kan kita baca tu. Ya Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbaru kabiru. Itu dah yang banyak masalah. Yang masalah tu je tu. Biarlah jangan dia bagi tahu saya Allahu akbar kabira. Itu salah. Mustahil Allahu akbar lepas kita dah putus. Tapi kita baca begitu. Ni saya nak takkan tanya diri sendiri, tepuk dada tanya iman. Jangan tanya, saya tak tanya siapa-siapa. Kalau you tu buat betul lah dia buat. Kalau tak betul saya buat macam biasa orang tanya, alhamdulillah. Yang sebenarnya Allahu akbaru kabira. Ru tu hidup. Dhammah tu jangan dimatikan. Kalau nak mati, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Betul. Tapi mustahil lah kan, baru satu huruf, satu kalimah dah pendek dapat kita. Sekurang-kurangnya kabira berarti Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kalau orang lama-lama dia ada dulu ini tu nak panjang. Ini wajah tu. So, bahawasanya saya menghadapkan wajah saya, muka saya pada siapa? Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Susun dan juga menyerah dan tidaklah saya ini orang yang menyekutukan. Ini pun kita kena semak cucu kita.
Kita mungkin tak betul. Sebab saya pernah simak orang tua bila meninggal orang tu lah, di Masjid Garrison Persen. Masa dia ikut saya datang jalan, saya terengah dia sembahyang zuhur. Kerja begini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala inni wajjahtu wajhi pada semua terada li muslimin wa ma ana minal muslimin wa ma ana minal muslimin, dan tidak saya ni daripada orang-orang yang muslimin ini menyerah saja. Patutnya wa ma ana minal musyrikin, tidaklah saya ini pada orang-orang menyekutukan Allah. Tapi saya tanya, siapa aja? Imam aja. Imam dulu tu. Saya kata imam tak salah aja tu. Mungkin akak salah dongan. Dia orang filan, orang Johor juga. Saya ubah. Jadi habis kakak saya dongan yang bawah satu lagi. Rupa dia pergi ke bawah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ni cara dia baca ni. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa dzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Lain mana dia? Yang ambil maknanya ana minal musyrikin dia. Tidak menyekutukanlah bagi kaum Allah, bagi dirinya Allah, yang demikian itu aku adalah diperintah dan saya adalah pada orang-orang yang menyekutukan. Patut muslimin menyekutukan, dia terbalik. Muslimin di atas, musyrikin duduk di bawah. Itu salah besar tu. Dia mengaku dirinya musyrikin dan tak mengaku diri muslimin. Kalau dia mengaku anak awalul muslimin pun alhamdulillah, tapi kita tak boleh mengaku awalul muslimin. Ada dalam Al-Quran tu. Wa ana awalul muslimin, bukan kita awal orang yang muslimin. Kalau Sayyidina Abi Talib karamah itu betul, dia dari segi budak yang memula masuk dalam Islam. Saya kira orang untuk dewasanya Khadijah kan. Jadi budak-budak akan dia itu boleh awal anak awalul minal muslimin. Dia saya daripada orang yang pertama menjadi orang yang menyerah orang Islam. Itu tadi salah tadi saya nak betulkan ya. Jadi tuan-tuan dia betulkan ya. Kita mau repair je sembahyang kita dah betul dah elok dah. Ada sikit kurang. Saya diri saya pun macam tu juga. Kita baca tu dan saya kata betul lah tuan. Saya kata betul lah tuan. Kadang-kadang laju sangat. Laju terjadi, perlahan tak jadi. Naknya Rabbi pilih ataupun inna solati ini. Saya baca. Kalau boleh kita baca ni. Allahu akbar. Semua isyak kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbaru kabiro walhamdulillah. Jangan nunduk tu, jangan ganggu orang. Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini barulah bahwasanya saya tak ada inni wajah bahwasanya aku menghadapkan muka kepada Allah menjadikan itu ini bahawasanya pasal ni tu tak dia dibagi, ya tu yang tak berbaris. Kalau orang kampung ngaji ya pokak nama tu. Tapi hidup ya ini Rabbi beli wali walidayya tu ni Hanif inna solati penduk tu. Jadi dia baca gitu ini wajah tu dia jangan ini bahawasanya saya barulah tuan bagi aku kita terima kita warhamni barulah Tuhan rahmatkan kita wafili barulah Tuhan ampunkan kita. Akan kita tengok mana dia kalau kita tak baca panjang. Ini wajah tu bahawasanya saya menghadapkan wajah muka saya wajah lillazi fatasama tarat muka kepada Allah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin, tersusun menyerah dan saya tidaklah daripada orang-orang yang menyekutukan. Bukan menunjukkannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Barulah bahawasanya sembahyang saya, amal ibadah saya, hidup saya, mati saya lillahi rabbil alamin, bagi Allah yang menciptakan alam. Kalau kita baca cepat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bermaknanya ada juga maknanya bahawa sesungguhnya sembahyang, amal ibadah, hidup, mati bagi Allah menentukan. Hidup siapa, sembahyang siapa mati, yang bagi Allah SWT menentukan alam tu tak ada siapa. Rugi kita dah baca hari-hari tu. Jadi kita ubah sikit. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Nak sembahyang seorang lagi boleh tu.
Relax kalau bayang lambat-lambat ni kita sebenarnya kita penat-penat lutut pinggang dah sakit, kesemantai kursi pun relax saya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Barulah dapat bahawasanya sesungguhnya sembahyang saya yang kita lakukan, amal ibadah saya yang kita lakukan, ibadah sembahyang dan yang lain, apa lagi, wa mahyaya hidup saya, wa mamati hidup saya, mati saya lillahi rabbil alamin. Barulah bagi Allah yang sekian alam. Kemudian la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu tak ubah apa-apa. Kita pergi ambil dulu sembahyang kepala, lebih pilih. Ada ambil sembahyang subuh lah dulu. Masa subuh ada kunut. Tengok ya. Dia dah ke belakang. Sembahyang subuh kalau seorang-seorang, itu cara baca dia. Kalau seorang-seorang, misalnya kata sebagi kita sembahyang seorang-seorang diri. Tuntunin untuk kita. Allahumma hdini fiman hadid. Barulah Allah, ya Allah tunjukkanlah bagi aku sebagaimana yang Engkau telah tunjuk. Wa afini fima. Kalau satu baca dia lupa. Wa afini fiman afait, dan sihatkanlah saya sebagaimana Engkau yang telah Kau sihatkan orang lain. Wa tawallani fiman tawalli, pimpinlah aku sebagaimana yang Kau telah pimpin. Seterusnya ya, kita baca lagi. Wa nasiti. Wa barik li fi ma'adib. Itu bagi saya, bagi kita, bagi saya. Wa barik li fi ma'adib. Berkatilah pada saya Pima apa yang Kau kurniakan kepada aku, apa yang Kau beri, kurnia beri sama, apa yang Kau beri pada aku, pada saya lah. Kalau pada aku tu kan macam sombong kan, pada saya. Macam kita cakap mak kita cakap aku, rasa macam nominal sikit. Tapi kalau saya automatik. Kalau orang tua saya. Kalau untuk guru apa baju saya. Tapi kalau kawan sekampung beza lah tu. Kalau mau orang lain aku. Kalau tak, kalau bukan kawan kenal kerja. Nampak kita daya menghormati. Macam orang bersalam juga lah. Salam bukan kawan sebelah tangan. Salam untuk guru, salam untuk tua itu dua tangan. Mak ayah lagi lah. Jadi wabarik li fi ma'adib, berkatilah bagi saya atau bagiku apa-apa yang Kau telah kurniakan, atau Kau bagi apa dia yang bagi nikmat-nikmat dibagi kepada kita, berkatilah. Dan sambunglah doakan wabarakatan fi rizq, jadi berkatilah rezeki kami. Allahumma tahan fi rizqi, ada wabarik lana lagi atas yang diberikan tu, dan wa nikmah tu. Banyak dan baik. Itu kita ni biar sikit tapi barakah dia kita nak. Tapi banyak tak barakah, begitu tak guna. Bila yang halal, tak yang batil, tapi berkah. Wa qini syarra ma qadait, itu iaitu dan peliharalah aku, peliharalah saya dengan limpah kurnia Engkau ya Allah, dari kejahatan daripada yang Kau turunkan. Fa innaka ni baru dia kunut dia. Dalam kunut kan ada doa satu. Yang ini saya baca ni Allah mahdini fiman hadait ni ialah doa dia. Kalau itu baca, kalau baca jemaah dua orang ataupun ramai, Allah mahdina fiman hadait anas bansit. Barulah dapat orang yang belakang-belakang itu tu. Kalau Allah mahdina fiman wafina fiman wa ta'ala nabi itu dapat. Itu bermakna Engkau tunjukkanlah pada siapa yang Kau tunjuk. Engkau sihatkanlah pada siapa yang Kau sihat. Sihatkan siapa? Tunjukkan siapa? Kita tunjukkan pada kita yang solat dan nahnu itu tu. Fasul us kita mesti kan. Nahnu tu kami. Wa afina fiman afid, sihatkanlah kami pada mereka yang Kau sihat. Wa tawallana fiman tawallit, jadi pimpinlah kami sekarang Kau telah pimpin. Wa barik lana, dan juga bagilah berkatan pada kami fima apa yang Kau telah bagi pada kami. Wa qina syarra ma qadati, sama juga peliharalah kami, aku jadikan kami dengan limpah kurnia dan daripada Engkau dari segala kejahatan yang telah Kuturunkan. Bermakna sini kita dapatlah rahmat dia, dapatlah berkatnya kalau kita untuk kita minta. Kalau kita tak minta untuk kita, tak dapat tu, takut tu. Ada fa'innaka ni barulah kunut dia. Sebab bila sampai fa'innaka, imam akan baca perlahan.
kita akan ikut sama dia. Fa innaka, contoh macam ni ya, wa qina syarra ma qadait, amin, fa innaka taqdi wa la yuqda, kata imam. Kita pun sama ikut imam. Kerana itu untuk kita seorang diri tu. Bermakna jadinya maka sesungguhnya engkau lah yang menghukum. Fa innaka taqdi, menghukum siapa tu? Menghukum kita. Wala yuqda alaik, dan bukan engkau yang kena hukum, kita yang kena hukum, bukan Allah Taala. Wa innahu la yazillu man walait, dan juga sesungguhnya adalah dan tidaklah mulia mereka yang memusuhi engkau. Wala ya'izzu man adaitu, maha berkatlah engkau wahai Tuhanku kami dan maha tinggi, tabaraka wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait, maha bagi engkau lah pujian di atas apa yang telah engkau hukuman. Ani baru kita amin. Nastafi, imam akan baca kuatkan sebab imam lah. Kalau saya pun saya kuat ni kalau subuh. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, kami mohon ampun, kami masuklah jemaah-jemaah yang lelaki perempuan tadi. Kami mohon ampun engkau ya Allah, dan kami bertobat berkau ya Allah. Kalau seorang sembahyangnya astaghfiruka wa atubu ilaik, aku sendiri memohon ampun kepada Allah dan aku mohon taubat kepada ya Allah. Nah, jadi yang wasallallahu sama-sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barulah kita jangan salam ya. Salam tu takut mengganggu rukun kebergerak kita. Teruslah kita sujud. Yang tadi bala kita balik ambil yang apa duduk pada sujud tadi. Kita duduk dah sujudnya Allahu akbar. Allahu akbar, fili warhamni wajbuni wajuni warfani wahdini wahafni wafni. Allahu akbar. Itu kan laju kan. Kau boleh bila begini, Allahu akbar, sujud. Allahu akbar, rabbi fili warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afan. Barulah dapatkan kita apa makna dia tadi kan. Rabbi fili, ampunilah dosa saya ya Allah. Warhamni, dan sayangilah atau kasihanilah, rahmatlah saya ya Allah. Wajburni, cukupkanlah saya ya Allah. Apa yang cukup, apa yang dia bagi itu cukuplah bagi saya, sedikit banyaknya rezeki waktu hari ini. Warzuqni, dan rezekikanlah saya ya Allah. Warfa'ni, dan angkatlah darjat saya ya Allah. Kita perlu Allah nak angkat darjat kita ya. Angkat darjat tak pahala mana. Wahdini, dan tunjukkanlah saya lah, tunjukkan mana jalan yang lurus. Wa'afini, dan sihatkanlah saya ya Allah. Wa'afu'ani, tolonglah saya. Kalau kita tak ada ni panjang tadi, bermakna juga ampunilah, kasihanilah, cukupkanlah, rezekikanlah, angkatlah darjat, tunjukkanlah, sihatkanlah, dan tolonglah. Tolonglah siapa? Kita nak tolong saya, tolong kita nak suruh angkat darjat kita nak suruh sihatkan kita nak suruh rezekikan kita. Kalau kita tak sembahyang pun Tuhan bagi rezeki, bagi ya. Jangan kita jealous pada orang tak sembahyang kerana rezeki dia banyak, ataupun lebih kita kafi'an, dia sembahyang cara dia tapi rezekinya banyak. Jangan kita jealous. Ingat hadis Nabi, al-jannatu lil kafirin wa jannah lil muslimin. Jannah ini surga itu di dunia ni, dunia jannatul lil kafirin wa jannah lil muslimin. Kita ingat itu. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang ingkar, orang kafir, dan penjara bagi orang muslimin kita lah. Tapi ada juga yang mewah orang Islam tu, ada berkali yang orang yang solat. Tapi tengok dia solat apa sekali mewah dia bersedekah bagainya, tak pernah apa miskin orang sedekah apa-apa jua pun kepada siapa-siapa, surau masjid manusia dan sebagainya. Belum pernah lagi orang tu jatuh apa-apa. Walaupun orang kafir dia bersedekah ke orang muslimin, Tuhan bagi rahman juga kepada dia. Rahman ni ialah apa-apa yang buat dalam dunia ni dia berjaya. Kalaulah kita nak senang saya sebab kita mintikam ekor lah. Katalah si Acong ke, si Munasami ke, dia beli kapal saya ini berapa beli kapal lain saya kasih saya ke semua apa kata tanya dia apa kalian macam saya hati saya banyak, dia kan cakap saya kata mungkin hati saya banyak susah lah tuan gitu saya punya hati saya banyak lapang. Itulah tu Tuan bagi.
Dia boleh ekor, kita boleh ekor sama. Kita boleh RM5, katalah dia boleh RM20 kan, bahasa kocik lah. Dia mungkin kono RM20 itu. Kita mungkin terkono RM5. Pagi tadi saya beli sok kebab dekat Mamak Batu Tiga. Orang Melayu kita tua lah kayak orang Pinang. Dia buka sok kebab orang putih. Saya baguslah baca sok. Tapi saya tengok dia pandang saya. Pelan-pelan ditutup tangan. Dia tengok nombor ekor tutup. Orang Melayu tua dah. Kalau dapat pun tak berkat. Itu nak berkata kalau kita ni ada di dunia dengan China, calling India pun orang kapi dia tak ada. Dunia dapat ke dia. Dunia kalau dapat keberkatan pun hajab. Dia kalau sedekah bondo ni dia timur. Boleh. Mufti bukan mufti dia. Sekarang dah jadi menteri agama di Putrajaya kan. Saya tanya sendiri dia. Datuk Seri Zulkifli. Boleh tak kita terima orang kafir memberi hadiah pada masjid atau masjid adat lah kita? Boleh kata dia. Sebab dia mendapat dah rahman daripada Allah Ta'ala. Waktu hidupnya orang pakai dia ni, dia dapat rahman dia. Kemudahan Allah bagi. Mati dia tak ada apa dapat. Kita tak, sama sedekah pakai kapet ini apa semua ke masjid surau. Selagi digunakan, hidup ke mati ke, dia akan tetap mengalir kepala diri dia sendiri. Itu pasal orang yang mati, dia tak tengok pahala yang lain, dia tengok pahala sedekah tu. Sedekah ni, kalau ikut dalamnya saya tulis, saya tak baca ni. Pahala orang solat akan membawa pahala solatnya. Orang yang baca Quran membawa balik surga pahala tilawahnya. Orang yang membayar zakat zakat lebih kurang ya. Orang yang pergi haji membawalah dosa haji, pahala hajinya. Yang pergi umrah dosa pahala umrahnya. Orang yang bersedekah akan membawa pahala solatnya, pahala hajinya, pahala zakatnya. Segala pahala yang balik semua perlu diambil dulu. Kerana itu pahala sedekah paling hebat. Itu kata dia sedekahlah pada orang alim ulama. Sebab para alim ulama dia mesti tidak akan ke lain bawa dia. Sekurang-kurang dia belikan sarung, mesti dia buat sembahyang. Itu kata dia. Kalau kita pada macam yang di Perisian tu dulu ada, sekarang tak ada dia. Ada tu, dia duduk di Kelompok. Islam tu, tapi dia orang asli bahasa asli. Nama Rami nama, Meh nama. Dia tu dia mula saya tak bagi. Pasal dapat duit dia akan pergi naik atas. Main tong duit tu diunurnya. Duit tu dia biar. Jadi kalau kita bagi sedekah dia, pahala dia kurang sikit saja. Dia dapat duit dia. Kalau bagi makan tak apa. Bagi makan, mau makan. Pergi ke tokil yang dia makan tu kira saya sekali. Tak banyak dia makanan tu loh. Sama macam kita. Habis tinggi bus pinggan kan, teh, ais ko ataupun lauk seketul. Tak sampai RM1 tau. Yang tu boleh. Pada penagur. Kalau bagi dia kita tengok kalau bagi dia cara betul tak apa. Ni dia pergi ke lain. Contoh macam pergi beli ekor lah. Gini je beli tu. Jadi cerita dia lah nak sedangkan wa barakah tadi tu. Sini tadi ada tadi wa barakat tadi kan warhamni rahmatilah. Yang tadi ada tabaraka wa ta'ala itu ada berkat tadi, iaitu buat engkau Allah berkatilah segala apa yang kau bagi pada kami tadi. Jadi Allah pun dah dapat bagi berkat bagi kita, rahim dia bagi pada kita. Sebab kita minta atas nama kita. Jadi kita tadi sembahyang dia minta atas tak nama kita sendiri. Kita minta atas nama saja. Kalau berimam pun Allah madina bimani afina bimani afdalana mana macam tak ada huruf alifnya. Kalau Allah madina fiman hadait wa afina fiman afi ada dapat. Itu sembahyang tu tak dibaginya gelojoh. Tak dibaginya kita cepat-cepat nak pergi ke mana. Sekala dulu masa bujang kita dulu waktu muda lah lagi dah kahwin pun muda, mungkin sembahyang kita laju. Harus 4 minit dalam 4 rakaat tu. Ataupun tak sampai 4 minit. Tapi sekarang kita dah uzur dah tua ni, cuba kita bagi lebihkan sikit supaya bacaannya elok. Tak nak baca panjang-panjang kan. Kalau boleh panjang bacalah tak apa. Saya kata baca alhamdulillah tu biarlah kita putus-putuskan. Setiap perhentian stop tu ada jawapan satu yang saya ingat satu alhamdulillahirabbil alamin hamdani. Pujian Allah betul memuji aku. Allah jawab. Tapi kalau disambungkan tak salah, tapi Allah tak ada jawab.
yang putus-putus. Ada imam baca tadi, baca satu berhenti ayat, berhenti Fatihah sajalah. Kan dekat sana kat sungai. Saya nak bagi satu ini ialah saya ambil ini daripada, kalau tuan-tuan kenal kan ayah saya Ustaz Fadilah mantan mati Mu'tazah dulu, iaitu Syekh Ahmad Al-Linggi. Dia bagi saya wadduha saja, bukan pada saya lah, pada anak murid dia daripada saya. Siapa baca 7 kali je, 2 kali dia baca, pagi sekali, petang sekali. Hilang. Siapa membaca ayat surah Duha, terbit matahari sekali dan juga terbenam matahari sekali 7 kali. Ya, dalam wadduha tu kita baca pun jangan wadduha walal sama wadduha, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja ma waddaqa rabbuka wa ma qala. Apa fadilat dia? 7 kali terbit matahari, 7-11 minit boleh baca dah. Dan hampir-hampir adan azan dia orang boleh baca dah. Habis azan kita jawab boleh baca. Saya tadi tuan-tuan tadi saya dah ada di bawah, sampai saya jawab dia. Buat 7 kali. Iaitu apa padahalnya? Dia terselamat daripada bencana, musibah untuk dirinya sendiri, suaminya dan anak-anak dia. Yang ini keluarga. Baca 7 kali wadduha. Dan waktu pagi terbit matahari dan waktu terbenam matahari. Yang kedua dari binatang buas. Tapi jangan persoalan diri pula. Jadi seorang diri aku yang cakap makan kat gimana dah, aku dah baca ni, jangan. Itu menempah kalimat nama dia. Yang ketiga, insya-Allah terpelihara daripada terusir. Dan yang keempat, insya-Allah rumah dia tidak berlaku-laku curian dimasuk pencuri. Itu je. Baca. Jadi saya kata setakat ini saja lah kita, lebih pada setengah jam lah, lebih sikit. Jadi saya minta maaf lebih setengah jam. Itu untuk gunaan harian dan harian kita saja yang saya bagi tadi itu, kerana saya rasa perlu lepas besok boleh kita baca kitab balik. Pun ada lagi baca ni, air senja pun ada, orang bersedekah pun ada, dia punya, saya tengok dia punya bagi-bagian WhatsApp pun ada juga, saya tengok. Yang elok kita ambil, war-warkan, dia pun suruh war-warkan. Kalau WhatsAppnya dapat suami baca, kau baca tak, suruh isteri baca, tahu sendiri lah. Isteri dapat, ni elok baca ni bang. Itu je. Jadi kalau kami ni sama-sama kita warkan, tuan-tuan warkan pada anak tu macam bagai saya ni tentang bacaan tadi. Dia dah mati, kita dah mati, dia baca lagi, kita dapat pahala, ganjaran pahala. Janganlah kita susah tentang sedekah-sedekah kita, benar-benar lidah ke, nasihat ke, duit ke, tak ada Tuhan rugikan kita. Jadi saya minta ampun dan maaf sekiranya terlebih sikit masa ni kita pernah nak azan dan salah. Jadi mudah-mudahan sedikit tadi tu dapat manfaat untuk kita di isi kita, bagi tahu pada isi kita, pada untuk kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.